Hai, Assalamualaikum everyone. Selamat datang ke channel aku Marjans TV. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, nama aku Alif. Aku adalah content creator, producer, semuanya lah untuk Marjans TV ni. Dan bagi mereka yang dah lama kat channel aku, thank you so much guys for subscribing. Thank you so much for sharing my video. Tak kira baru ke, tak kira lama ke yang dah sampai ke channel aku, thank you so much guys. Aku tak tahu nak mengucapkan terima kasih lagi macam mana kepada korang, because you guys just simply amazing. Aku harap video ini finds you very very well. Aku harap korang sihat, berada dekat dan sihat. Keluarga korang, adik-beradik korang, family korang, semualah dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dan aku juga berharap sangat penonton-penonton aku, viewers aku, supporters aku dijauhi dari segala wabak penyakit, tak kira lah COVID ke apa benda ke. Dekat Instagram aku ada post berkenaan dengan slot iklan. Okay, sempena PKP ni aku ingin membuka slot iklan bagi mereka yang ada produk dan berniaga produk kat luar sana. Aku berbesar hati untuk mengopen slot iklan di channel aku untuk korang mempromosi barang korang. Tapi ada beberapa syarat-syarat dia lah. Tapi memang syarat yang pastinya memang free, tak ada bayaran. Cuma aku kena tengok lah dulu korang nak jual apa. Kenanya korang jual lipstick kan, macam mana aku nak pakai kan. So apa pun korang boleh DM ke Instagram aku. Okay, terus terang, korang DM, kau terus direct to the point. Tak payah nak Assalamualaikum, tunggu aku reply ke apa. Tak payah, kau tulis je, Assalamualaikum bang, saya nak promote barang blablabla, sekian-sekian. Bagi aku details barang, lokasi kat mana dan sebagainya. Nanti aku akan reply balik kat korang. Okay, sementara slot masih ada. Tujuan aku buat ni adalah untuk membantu masyarakat kita, untuk membantu supporters aku yang ada perniagaan yang terganggu, yang terkesan akibat COVID-19, yang terkesan akibat PKP. Ingin sama-sama mempromosi bisnes-bisnes mereka supaya kita boleh survive another day. Alright, jadi tanpa meninggalkan masa bercakap mengenai survive, hari ni topik yang sangat menarik. Topik yang kalau boleh katakan dia macam doomsday prep lah. Okay, kalau terjadinya apa-apa emergency, apa-apa kecemasan, apa-apa je lah yang berlaku dekat negara kita, apa yang kita kena buat? Apakah persiapan yang kita kena ada? Okay? Selain daripada persiapan rohani, spiritual, keagamaan kita juga kena tahu yang kita ni manusia yang hidup, yang perlukan makanan, yang perlukan benda-benda asas untuk teruskan hidup. Jadi selain daripada persiapan rohani, persiapan spiritual, kita juga perlu menyediakan kelengkapan persiapan untuk diri kita dan keluarga kita. Persiapan daripada apa ni? Itulah yang kita nak cakap sekarang. Kita tak tahu hidup kita dekat dunia ni macam mana. Apa yang akan terjadi seterusnya selepas ini dan sebagainya. Kemungkinan air tak ada. Empangan pecah meletup ke bawah, tak ada air selama berapa bulan. Lepas tu mungkin nanti kita punya pot, kita punya bekalan makanan tiba-tiba hilang, habis, rosak. Sebab apa? Sebab ada negara jiran yang berperang, ada negara Amerika Syarikat yang berperang dan sebagainya, yang akan membuatkan kita punya, yang menyebabkan semua makanan kita yang kita import ekspor semua terjejas. Okay, apa terjadi tiba-tiba sekiranya pencawang TMB kat negara kita ni tiba-tiba meletup ke bawah. Dan di sinilah kita harus sentiasa ada kelengkapan asas ini untuk memastikan kita boleh survive sementara pertolongan sampai dan sebagainya. Okay, sebab preparation macam ni, the doomsday prep ni bukan baru. Dekat luar negara sana sampai ada yang korek tanah, ada yang buat bunkers dan sebagainya, simpan bekalan untuk bertahun lamanya. Bukan sikit-sikit punya cerita, bukan sikit-sikit punya persiapan. Ada sampai to the extent sampai orang pandang tu sebagai paranoid. Okay, tapi kita tak nak jadi sampai paranoid. Kita nak buat je something untuk preparekan diri kita apabila bala bencana datang, apabila kita memerlukan, apabila keadaan dunia tidak mengizinkan untuk kita hidup secara normal, apa yang kita boleh buat. Okay, jom. Hari ni aku akan sediakan beberapa list. Kita akan tengok satu persatu. Jadi, yang pertama, aku rasa benda ni sangat penting adalah air. Air untuk minum, air untuk basuh, air untuk makan, untuk macam-macam. Air is very very important, necessity. Benda yang sangat-sangat penting, sangat-sangat crucial yang kita ada. Jadi, it is wise untuk kita semua simpan bekalan air ataupun beli bekalan air. Bekalan air untuk masak, bekalan air untuk mencuci dan sebagainya, kita bolehlah menggunakan plastik tong. Kalau tong sampah yang baru yang besar kan, tong sampah hijau tu ke, kita boleh beli benda tu, kita ataupun baldi-baldi air ke yang besar-besar ke, kita boleh buat benda tu, kita boleh beli benda tu sebagai
penyimpan air untuk kegunaan cuci-cuci dan sebagainya, untuk mandi ke kan. Sebab we never know. Sebab kadang-kadang tahulah kita kat Selangor hidup macam mana kan. Masih lagi ada keluarga-keluarga yang di Selangor ni menganggap benda tu remeh, tak pernah pun ada simpanan. Jadi air ni dia tergolong kepada dua kategori, okey. Air untuk minum, makan dan juga air untuk cuci, mandi dan sebagainya. Okey. Untuk minum dan makan ni korang bolehlah collect. Macam aku sendiri, aku membeli air mineral 500ml tu, 1.5 liter tu semua tu, aku beli secara frequent. Setiap minggu aku akan beli sikit. Walaupun kat rumah stok masih ada, aku memang kat rumah minum air mineral je, ataupun air drinking water tu, air botol kecil-kecil tu, aku sentiasa akan beli walaupun ada dekat rumah aku stok-stok yang masih ada. Sebab aku malas. Alright. So bukan sebab nak prepare ke apa benda ke, tapi benda tu kalau ada lagi bagus. Kemudian aku nak tunjuk korang satu straw ni, dia panggil live straw. Apabila korang dalam keadaan darurat, korang dalam keadaan yang susah dan sebagainya, apa-apa sumber air yang korang jumpa, korang boleh guna live straw ni, sedut air tu directly dan minum dengan selamatnya. Yes. Jadi live straw ni sangat-sangat crucial kalau korang pergi travel, kalau korang pergi travel, korang pergi camping dan sebagainya, dan juga penting untuk preparation doomsday ni. Bila keadaan darurat, keadaan kat luar sana tak menentu dan sebagainya, peperangan dan apa-apanya, sumber air akan jadi limited. Pipe air kita mungkin tak akan ada. Jadi segala sumber air yang ada kita boleh gunakan untuk minum. Yang kedua, selepas ada air, kita perlulah ada makanan. Kena ada makanan guys. Sebab untuk melangsungkan hidup, untuk teruskan hidup, manusia ni perlukan air, udara dan makanan. Okey, benda penting ni. Dan makanan ni kita kena pandai, kita kena bijak supaya tidaklah kita simpan makanan yang tarikh luput dia tu what they call it, macam sekejap. Contohnya roti. Apabila mula je PKP, masing-masing mengelupuh nak menyimpan, nak membeli roti. Sedangkan roti tu tak boleh tahan lebih pada seminggu pun. Alright, so kita kena bijak, kita kena pandai untuk memilih makanan yang boleh disimpan lama dan juga tidak memakan ruang. Okay. Jadi simpan lama tu macam mana? Simpan lama tu boleh dekat dalam shelf kita ke, kat almari kita ke, tak payah nak sejukkan dia. Itu yang paling penting. Tak payah nak sejukkan dia, tak payah nak ada tempat yang special untuk simpan makanan tu. Sebab mungkin di masa akan datang, ketika darurat berlaku ke apa benda ke, elektrik tak ada, macam mana kau nak simpan dalam fridge? Jadi makanan-makanan dalam tin, makanan-makanan kering, makanan-makanan sunnah seperti kacang, kismis, kurma dan sebagainya yang boleh tahan lama tanpa kita simpan di dalam peti ais. Dan kat Malaysia ni, benda yang senang kita dapat apa guys? Mihun. Bihun tu kering, dia ringan, boleh simpan banyak. Dan benda tu kalau tak ada what they call it, tak ada api ke, tak ada air panas pun, kita boleh rendam air. Kalau dah darurat ni, dah sangat dah rendam air, kita campak garam, campak serbuk ke apa benda, serbuk lada hitam ke apa benda semua, dah boleh makan. Okay, kalau keadaan terdesak. Okay, aku nak sampai ke sini adalah mihun tu mudah, tahan lama dan sangat-sangat okey untuk jadikan makanan ketika darurat. Kalau beras, kita perlu air yang panas. Kita kena masak supaya kita boleh makan. Tapi mihun ni lain sikit. Mihun ni kalau you rendam lama-lama sikit ke, dah boleh telan dah actually. Tak sedap tapi boleh lah untuk survive. Betul tak? Jadi jangan lupa, kalau untuk makanan, cari benda-benda yang kering, benda-benda yang tahan lama untuk kita simpan sebagai kita punya prep. Sebelum aku pergi ke nombor 3, aku nak bagi tahu korang bahawa ini adalah list-list yang aku buat sendiri untuk kegunaan, untuk kesesuaian diri aku sendiri. Mungkin yang sesuai dengan korang, mungkin tak sesuai dengan korang. Jadi korang bolehlah mix and match. Kalau korang rasa tak sesuai, tak payah buat. Kalau korang rasa okey, ambil dan sebagainya. Macam list aku yang ketiga ni, aku rasa penting sangat. Iaitu ketika dalam keadaan darurat, keadaan yang tidak mengizinkan, keadaan yang huru-hara macam ni, alat pencegah kehamilan. Itu aku rasa sangat penting. Sebab dalam keadaan dunia yang tak menentu tu, ketika itu, aku rasa untuk kita ada baby dalam masa terdekat adalah sangat-sangat tak patut lah. Sebab benda tu sangat-sangat berisiko. Untuk jaga baby, untuk jaga nyawa yang kecil dan sebagainya, makanan pun tak cukup dan sebagainya. Jadi benda tu kalau boleh, untuk diri aku nak elakkan. Sebab aku nak optimumkan kita punya survival ni lah, survival game ni. Untuk barangan seterusnya dalam list aku adalah solar panel. Ya, betul, solar panel. Solar panel yang kecil, yang sesuai untuk kita charge barang-barang elektronik kita, macam handphone, laptop dan sebagainya. Sebab kalau elektrik dah tak ada, tak guna dah charger semua tu dah. Sebab memang kalau dalam keadaan darurat, keadaan yang sangat-sangat genting semua tu, kemungkinan EMP atau electric magnetic pulse benda tu, dia akan menjejaskan kita elektrik, dan elektrik pun tak ada. Jadi dengan
dengan adanya solar panel tu, kita boleh charge power bank, kita boleh charge phone, boleh charge torchlight dan sebagainya. And benda ni tak mahal pun. Benda ni dah start ada jual dah. Even kalau you guys pergi kat Decathlon pun memang dah ada jual dah. Dalam harganya dari lingkungan 100 lebih sampai RM500, bergantung kepada saiz wattage yang anda perlukan. Bagi aku, benda ni sangat-sangat penting. Tak kira lah kita berada dalam keadaan darurat ke atau tidak ke, benda ni sangat penting. Kalau pergi travel, kalau pergi camping, kalau pergi mana-mana je, kita tak tentu kita berada dekat mana, kita boleh end up dekat mana. Tetapi dengan adanya solar panel ni, kita boleh stay connected, boleh stay ada power, boleh stay torchlight tu ada lampu dan sebagainya dengan adanya solar panel macam ni. Jadi bagi aku, ianya patut ada dalam list preparation kita semua. Seterusnya, di dalam list aku ada juga satu alat ini yang dipanggil ham radio ataupun radio amatur tu, walkie talkie tu, tapi yang boleh style apa, yang boleh cari frekuensi, boleh pusing-pusing apa semua tu. Sebab ianya bukan digital, dia analog. Jadi apabila teknologi kat dunia ni semua tak boleh pakai ke apa benda ke sel ham radio ni boleh digunakan. Dia masih macam kata future proof lah, technology proof. Sebab alat ham radio ni adalah analog dan dianya boleh digunakan secara terbuka, openly, dan semua orang boleh access to radio frequency. Dan dianya jimat bateri, dianya boleh tahan lama. Memang antara salah satu komunikasi tool yang akan masih berfungsi pada masa akan datang mungkin adalah ham radio ataupun Morse code. Jadi agak okey lah kalau korang nak own benda ni pun, nak simpan, nak buat preparation. Sebab harganya pun taklah mahal sangat. Daripada harga RM200 sampai RM500 tu ada. Jadi bila telefon kita pun dah tak boleh pakai, laptop kita pun tak boleh pakai, internet dah tak ada, macam ni kita nak komunikasi? Ham radio ni lah. Seterusnya dalam list aku yang kena ada adalah lighter. Yes, lighter ni pun barang murah, barang kecil, dan barang aku boleh dikatakan kalau kita simpan banyak-banyak pun tak jadi masalah. Okay? Sebab masa akan datang, apabila datangnya darurat, apabila datangnya kecemasan, bila datangnya keadaan bila kita dah tak ada apa-apa sumber nak panaskan badan, elektrik dah tak ada, heater dah tak ada, nak masak pun tak boleh. Okay? Air banyak ni, makanan banyak, contohnya pergi memburu ke apa, tapi tak boleh, tapi api tak ada, tak guna juga kan. Jadi sangat-sangat penting kalau korang ada lighter, korang boleh create api, hidupkan api tanpa membuang tenaga, menggunakan style-style yang pakai tinder tu lah, pakai macam-macam tu lah. Benda tu boleh juga pakai kalau korang tiada, kalau korang ada skill. Tapi aku tahu tak semua orang macam tu. Aku tak ada skill yang hebat macam tu, jadi aku kumpul lighter, aku simpan je lighter. Yang penting jangan rembat lighter kawan. Okay, lighter murah, korang boleh beli in bulk. Dalam full satu bulk tu tak lebih daripada RM100. Dalam 45 punya lighter, 45 biji punya lighter tu tak sampai RM200. You can always save that. Benda tu sangat-sangat penting bila keadaan darurat dan kita perlukannya. Kejap. So, ini adalah list-list aku. Kalau korang rasa ada list-list yang lagi baik, tulis komen kat bawah sekarang. Seterusnya, di dalam list aku, apa yang sangat penting adalah ubat-ubatan. Okay, ubat-ubatan ni tak kira lah aku berada dalam keadaan kecemasan ke, panik ke, dalam keadaan doomsday ke, dalam keadaan pergi travel ke, ubat ni kena ada. 4 ubat ni memang aku kena ada. 4 ubat. Yang pertama, Panadol, paracetamol. Apa pun brand pun tak kisahlah. Sebab paracetamol ni sangat-sangat penting untuk bila kita demam, kita panas, dia menurunkan suhu badan kita. Okay, bila kita sakit, bila kita luka ke apa, dia bertindak sebagai painkiller. Jadi bagi aku Panadol ni penting, paracetamol ni penting. Yang kedua, yang paling aku rasa penting, aku rasa yang kena ada adalah penicillin ataupun antibiotik. Right? Apabila kita luka, cedera dan sebagainya, dan apabila infection, kita ada jangkiti, luka kita dijangkiti, kita akan mula demam. Jadi untuk prevent kita daripada teruk lagi, kita kena ada antibiotik. Antibiotik ni sangat penting dan boleh kita dapati dekat pharmacy dan sebagainya. Nama ubat tu penicillin. Penicillin tu is a very common range of antibiotik yang aku rasa setiap rumah kena ada. Dan yang ketiga, aku rasa yang kena ada adalah antihistamin. Antihistamin tu adalah orang kata ubat selesema. Bila kita allergic ke, bila kita selesema ke, kita akan mengeluarkan histamin. Histamin tu macam dak hingus, benda-benda yang gatal-gatal semua tu. Apabila kita allergic, apabila selesema, ubat ni penting untuk prevent benda-benda macam tu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah charcoal. Activated charcoal penting untuk kita punya perut
Apabila kita berada dalam keadaan darurat, kecemasan dan sebagainya, kita tak tahu sumber air kita macam mana. Kita tak tahu makanan kita perolehi macam mana apabila kita dah total in very keadaan yang sangat-sangat teruk. Jadi activated charcoal ni sangat penting untuk kita prevent daripada kita keracunan. Dan apabila keracunan, kita sakit, dan kita sakit, kita dehydrated, muntah-muntah, buang air dan sebagainya, akan risiko untuk kita mati dengan lebih cepat. Kita kena ada benda-benda ni, ubat-ubatan ni, untuk kita sentiasa tahu dan kita sentiasa rasa kita dalam keadaan yang optimum untuk survive. Barang seterusnya adalah Pampers. Pampers ni kena ada. Banyak pun tak apa, simpan je banyak-banyak. Sebab apa? Sebab Pampers ni selain daripada guna untuk baby kita berak, kencing dan sebagainya, ianya juga boleh kita gunakan untuk kalau kita luka dan sebagainya, kita boleh wrap luka kita dengan Pampers. Pampers kita akan menyerap luka-luka tu dengan baik. Ya, benda tu aku rasa sangat perlu sebab aku ada anak 2 orang dan seorang tu masih lagi pakai Pampers, dan benda tu sangat-sangat crucial lah. Dan kemudiannya adalah wipes. Antibacterial wipes dan sebagainya. Kita kena sentiasa jaga dalam keadaan bersih. Tempat kita makan, tempat kita duduk, tempat kita nak bawa apa-apa ke, wipes tu sangat penting untuk anak-anak kita. Kenapa aku pentingkan benda-benda macam ni? Sebab apabila kita sakit, apabila ada family kita yang sakit, benda tu akan memperlahankan kita untuk survive. Kalau kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat ke, benda tu akan slow down kita. Benda tu akan menyebabkan kita perlahan. Jadi aku tak nak benda tu terjadi. Apa yang aku kena buat adalah aku make sure family aku tak sakit, aku tak sakit, supaya benda tu tak menjejaskan survival probability kita. Dan yang terakhir, aku rasa aku sangat-sangat perlu, korang sangat-sangat perlu ada, tak kira lah dalam keadaan kecemasan ke, keadaan pergi travel ke, ataupun keadaan yang normal macam sekarang ni, aku rasa korang kena ada first aid kit. Alright, dalam first aid kit tu kena ada iodine, kena ada antiseptic cream, kena ada apa-apa je bahan untuk merawat kita punya luka, melawat kita punya sakit dalam keadaan segera. Sebab apa guys? Sebab aku cakap, apabila kita sakit, apabila kita cedera, apabila kita dalam tidak keadaan sihat, kita punya chances of survival akan menjadi lagi tipis. So, untuk mengelakkan kita punya peluang untuk kita survive tu makin nipis dari hari ke hari, kita kena make sure kesihatan kita punya health kita punya sakit apa semua berada dalam keadaan optimum. Jadi sebab itulah aku rasa benda ni sangat penting untuk diri aku dan family aku. Kalau apa-apa terjadi dalam dunia ni, apa-apa terjadi kat Malaysia, apa terjadi dekat mana-mana pun lah, kita boleh terus berjuang, fight to survive. Jadi guys, ini semua adalah list-list pendapat aku dan aku rasa sesuai dengan aku. Kalau korang rasa apa yang patut korang tambah, apa yang patut aku tambah, korang boleh tulis dekat list kat komen kat bawah. Kalau nak dalam keadaan darurat, keadaan emergency ke, korang nak simpan apa? Korang share dekat bawah, bagi semua orang tahu, bagi semua orang faham apa yang korang perlukan untuk survive. Jadi guys, sampai di sini saja video aku pada kali ini. Aku harap korang suka, aku harap korang happy. Thank you so much for watching. Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang boleh share, korang bagi panjangkan, sebarkan video ni kepada semua. Yang baik dulu datang daripada Allah, yang buruk tu semestinya datang daripada aku. Dan don't forget to subscribe, share the video. Thank you so much guys. See you guys on my next video. Assalamualaikum. Bye bye.